Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan, saudara-saudara. Saya nak share kepada anda satu berita. Kali ini menyebut, saya boleh katakan individu yang berprofil tinggi, ataupun kita boleh juga anggap sebagai VIP, VVIP. Kalau sudah namanya bekas Perdana Menteri, pasti pemimpin yang disegani ramai, yang dihormati ramai. Tapi kita digemparkan di mana anak bekas Perdana Menteri ditangkap ataupun ditahan. Kali ini berkaitan dengan kes Dada. Saya terfikir kalau kata anak bekas Perdana Menteri, yang terlintas di pikiran saya pertama Najib, kedua Tun Mahathir, ketiga Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan Ismail Sabri Yaakob. Itu adalah yang terkini. Jadi saya tanya-tanya, adakah di antara keempat-empat bekas Perdana Menteri ini? Memang confirm lah, kerana dikatakan di sini adalah anak bekas PM. Tapi kenapa dan siapa? Anak siapa? Adakah anak Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin, Mahathir, ataupun Najib Razak? Oke, sebelum kita teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun. Ini adalah transfer factor. Produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, dan juga meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesihatan, melibatkan kolesterol, darah tinggi, kencing manis, diabetes, gastrik, gout, masalah kulit, dan apa sahaja masalah yang Anda alami. Mungkin ini adalah jawaban kepada ikhtiar kesihatan Anda. So, kepada Anda di luar sana yang ingin mengetahui lebih tentang transfer factor terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Anak bekas Perdana Menteri ditahan berkaitan kes Dada. Polis menahan anak kepada seorang bekas PM atas kesalahan berkaitan Dada. Jadi bila saya lihat berita ini, sudah pasti netizen akan memberikan pandangan mereka. Netizen pasti akan mengeluarkan hujah-hujah mereka di media sosial. Nah, saya kongsikan kepada Anda komen yang saya lihat di media sosial melalui Facebook page Malaysia Kini dengan perkongsian berita. Ketua Polis Selangor, Shazeli Kahar, mengesahkan penahanan itu kepada Malaysia Kini. Anak bekas PM ditahan berkaitan kes Dada. Komen yang saya nak kongsikan, ada yang kata di sini, inilah masalah. Bila anak bekas PM atau VVIP dibiarkan rakyat untuk meneka, yang akhirnya akan timbul fitnah. Tangkapan dah dibuat. Kenapa tidak namakan siapa? Kalau takut, janganlah dedakan tangkapan. Sampai bila rakyat nak dihidangkan dengan teka-teki. Bapak bekas PM pun masih nak edar Dada. Kenapa kau ambil Dada? Kesian kat abah dengan mak kau. Jadi kita pun tidak tahu adakah benar-benar abah yang dinyatakan di sini abah ataupun Muhyiddin Yassin. Kalau polis Thailand atau Singapura, Indonesia, Filipina, confirm kes macam ni tak ada selindung-selindung. Siasat 2-3 hari, dada identiti, terus dakwa. Saudara-saudara, saya tertanya-tanyalah sama ada Mahathir, anak Najib, anak Muhyiddin, ataupun anak Ismail Sabri. Yang pasti identitinya kita sudah tahu, kerana sudah dinyatakan anak bekas PM. Cuma kita tidak tahu siapa. Tapi kita juga tertanya-tanya, kita takut ada isu ataupun pembawaan bahawa anak VIP, VVIP dilindungi. Bagi saya, netizen sudah mulai bersuara. Siapapun juga, anak YB ke anak Datu ke anak Tan Sri, kalau bersalah perlu dikenakan tindakan undang-undang.
Apapun saudara-saudara, kita nantikan apa keputusan yang terkini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, saudara puan yang saya amat hormati. Sebelum saya teruskan kepada isu kita hari ini, saya nak tanya kepada Anda di luar sana yang menonton video ini. Sekiranya Zahid Hamidi dipecat ataupun letak jawatan ataupun apa sahaja sebab yang membolehkan Zahid kehilangan jawatan sebagai pengerusi BN maupun Presiden UMNO. Siapakah individu ataupun sosok yang paling layak untuk menggantikan Zahid? Saudara-saudara, Anda boleh letakkan komen Anda di bawah. Saya sampaikan kepada Anda, saya bawakan kepada Anda satu berita. Mungkinkah ini Zahid, ini maksudnya Zahid dalam bahaya. MIC wilayah persekutuan pula lulus usul mahu tinggalkan Barisan Nasional. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah produk terapi imun. Ini adalah produk untuk mendidik, menyeimbangkan, dan juga meningkatkan sistem imun badan Anda, sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda, kepada ikhtiar Anda untuk sembuh, untuk sihat. Pada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, 3 serangkai, kolesterol darah tinggi, gastrik yang teruk, gout, masalah kulit, masalah penglihatan, dan apa saja, mungkin ini adalah jawaban kepada masalah kesehatan Anda. Sekiranya Anda ingin bertanya lebih tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, kita teruskan. Mesyuarat Agung Tahunan MIC peringkat negeri terus menarik tumpuan dengan usul-usul yang kritikal terhadap corak kepimpinan pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi selepas Kedah dan Pulau Pinang. Kini giliran MIC wilayah persekutuan pula meluluskan usul agar parti itu meninggalkan gabungan BN. Dalam ucapannya, pengurusi MIC wilayah persekutuan S. Raja berkata, ucap pimpinan perlu mengambil pendirian sama ada kekal atau keluar dari BN selepas menganggap Zahid gagal mempertahankan kedudukan parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan. Baru-baru ini kerajaan mengumumkan Ramanan Naib Presiden PKR diberi tanggung jawab mengawal, selia dan memantau pelaksanaan projek yang melibatkan kuil dan sekolah Tamil. Apakah MIC tidak layak untuk tugas ini? Sedangkan parti ini mempunyai sejarah lebih 79 tahun. Tambah Raja, sepatutnya Ahmad Zahid boleh berbincang dengan Anwar, PM, agar terus mengelolakan hal ehwal masyarakat India diserahkan kepada MIC. Jadi sekarang ini kita nak tuding jari ke arah siapa? Ke arah Zahid kah? Ke arah Anwar kah? Ataupun ke arah MIC berkaitan dengan pengurusan hal ehwal berkaitan dengan masyarakat India. Tapi saya yakin Anwar pasti akan ada penyelesaian kepada isu ini. Tapi saya tertanya-tanya, kalau MIC keluar BN, kalau MIC keluar daripada Barisan Nasional, adakah ini bermakna ahli parlimen MIC ataupun adun ataupun wakil rakyat MIC akan tarik sokongan terhadap Anwar? Dan adakah ini akan menjejaskan Barisan Nasional sehingga Zahid boleh dipecat ataupun letak jawatan? Adakah selepas MIC mungkin beberapa wakil rakyat daripada UMNO BN bakal tarik sokongan juga? Nah, ini menjadi pertanyaan paling utama. Tapi kita harap ada kestabilan yang bakal berlaku.